إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. Dan di bandar tempat tinggal kaum Samud ada 9 orang yang melakukan kerosakan di bumi dengan berbagai-bagai maksiat dan tidak melakukan kebaikan sedikit pun. Mereka berkata sesama sendiri, hendaklah kamu masing-masing bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya kita akan membunuh Saleh dan pengikut-pengikutnya secara mengejut pada waktu malam. Kemudian kita akan berkata kepada warisnya, kami tidak hadir di tempat pembunuhan ya Saleh apabila membunuhnya atau membunuh pengikutnya, dan semuanya kami adalah berkata benar. Dan dengan demikian mereka telah merancang rancangan jahat, dan kami pula merancang balasannya dengan seburuk-buruk balasan, sedangkan mereka tidak menyedarinya. Maka lihatlah bagaimana akibat rancangan jahat mereka, iaitu kami telah hancurkan mereka dan kaum mereka semuanya. Kesudahannya rumah-rumah mereka telah runtuh ranap dengan sebab mereka berlaku zalim. Sesungguhnya kejadian yang demikian itu mengandungi pengajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mahu mengetahui akan sebab dan musababnya.
Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman serta yang bertakwa. Tafsiran ayat. Ayat ini menceritakan sikap dan tindak tanduk 9 orang yang menjadi pembesar pemuka kaum Samud di kota Hijr, yang memimpin kaumnya menentang Nabi Saleh, mendustakan kenabian dan menolak ajaran. Bahkan mereka menganjurkan penyembelihan unta betina yang merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Saleh supaya jangan menyembelihnya. 9 orang yang dilukiskan sebagai orang-orang yang menyesatkan kaumnya, sentiasa membuat kemungkaran, kerusuhan dan kerosakan. Mereka inilah yang bersepakat untuk membunuh Nabi Saleh AS pada waktu malam bersama kaum-kaum keluarganya. Kemudian mereka bersumpah akan melakukan pembunuhan secara diam-diam sehingga tidak diketahui oleh keluarganya bahawa mereka lah yang melakukannya. Kemudian mereka akan bersumpah kepada keluarga Nabi Saleh bahawa mereka tidak tahu mengenai kematiannya dan sekali-kali tidak melihat peristiwa itu. Demikianlah rancangan jahat mereka terhadap Nabi Saleh tidak terlaksana kerana Allah Ta'ala telah membinasakan mereka sebelum mereka menyentuh Rasulnya yang diutuskan kepada mereka. Kalau saya kata bunuh, sentuh belum, mereka dah ganap. Tak ada kerja ni. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim bahawa setelah mereka menyembelih unta betina dan mendapat ancaman dari beliau bahawa pembalasan Allah kepada mereka akan tiba 3 hari kemudian, maka mereka berkata, Saleh mengira bahawa setelah 3 hari kami akan binasa, maka lebih baik kami selesaikan urusan sebelum 3 hari dengan membunuhnya dan keluarganya. Bagaimana beliau pergi ke masjid yang terletak di sebuah lembah pada waktu malam sebagaimana baginda lakukan. Kemudian beliau dibunuh, kemudian pergi ke rumah membunuh keluarganya. Demikian ketika menanti kedatangan untuk bersembahyang di masjid, pada satu malam tiba-tiba terjatuh batu besar di atas mereka. Dan larilah mereka masuk ke dalam gua yang berada di sekitar tempat itu untuk berlindung. Pada saat itu juga jatuhlah batu besar menimpa pintu gua pula. Maka tertimbuslah mereka di dalamnya. Habis. Allah. Maka tertimbuslah mereka di dalamnya, maka selamatlah Nabi Saleh beserta orang-orang yang beriman dan sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah perancangan jahat mereka terhadap putusan Allah Ta'ala. Semua Nabi begitulah, mereka menghadapi ujian-ujian yang hebat, mengancam nyawa mereka sendiri. Tapi semua itu telah diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Walutan iz qala liqaumihi ata'tunal fahishata wa antum tubsirun. A innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Bal antum qaumun tajhalun. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu akhriju ala lutim min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atah qaddarnaha minal ghabirin wa alaihim matara fasa'a matarul munzarin. Dan Nabi Lut alaihissalam pula kami utuskan, ingatlah peristiwanya ketika ia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan keji sedang kamu nampak kejinya? Ya Allah. Ata'tunal fahisha. Adakah kamu semua mendatangkan benda fahisyah, benda yang keji, melakukan hubungan sesama jenis yang amat keji kedudukannya. Allah. Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki bukan perempuan kerana memuaskan nafsu syahwat kamu. Perbuatan kamu itu amatlah keji, bahkan kamu kaum-kaum yang jahil yang tidak mengetahui akan akibatnya. Muka kaumnya tidak menjawab selain daripada berkata, usirlah Lut. Itu je lah. Buan daerah je lah. Disuruh usir Nabi Lut alaihissalam dan pengikut-pengikutnya daripada bandar kamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendakwa dirinya bersih suci. Ya usir je lah. Kononnya dia usir nawak, itu maknanya. Kan? Maksud dia apa? Menyusahkan mereka, mengganggu mereka untuk membuat kerja-kerja yang dikutuk oleh Allah Ta'ala. Kemudian lalu kami selamatkan Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya serta pengikutnya, kecuali isteri dia. Isteri tak ikut. Jadi kami takdirkan dia menjadi dari orang-orang yang tertinggal dalam azab. Kalau isteri kita ajak dia buat kuali kan, dia degil kan, kau nak jadi isteri Nabi Lut ke? Kau nak jadi isteri Nabi Lut ke? Isteri tuan-tuan ni, isteri Jawa, isteri Nabi. Bukan isteri ulama, bukan isteri tok guru. Nabi je boleh isteri. Kamu hebat. Kalau tuan tak nak, tak jadi. Ya. Kalau tuan tak mau beri, dia tak dapat. Tuan-tuan. Walaupun dia anak, walaupun dia isteri, walaupun dia orang terdekat. Anak Nabi Jawa yang tak ikut. Nabi Jawa tuan, Nabi Nuh alaihissalam, isteri Nabi Lut alaihissalam, bapa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, keliling-keliling keluarga tu Nabi kita sallallahu, ya, semua tu anda tunjuk menandakan bahawasanya hidayatul muwassilah adalah milik Allah Ta'ala mutlaqan, tak ada campur-campur. Mana hidayat yang membawa kepada masuknya iman dalam batin hati mereka sehingga mereka beriman, itu tak ada pada siapa pun melainkan Allah Ta'ala punya. Dia bagi dapatlah, dia tak bagi tak ada lah. Walaupun Nabi sendiri punya isteri, punya anak, punya bapa, kan, kaum keluarga. Itu kita tengok kuasa besar Tuhan ni. Allah. Kemudian kami hujani mereka dengan hujan yang membinasakan. Hujan batu turun. Maka amatlah buruknya hujan azab yang menimpa orang-orang yang telah diberikan amaran. Dan beri peringatan, beri nasihat, semua degil, ambil, tolong bagi terus. Tafsirnya Allah SWT berfirman mengesahkan bagaimana Nabi Lut alaihissalam telah memberi peringatan kepada kaumnya tentang murka Allah Ta'ala di atas perbuatan keji.
Itu fahisyah, mendatangkan maknanya kaum lelaki yang belum pernah mereka lakukan oleh seorang pun daripada Bani Adam sebelum ni. Tak ada seorang pun buat kerja macam tu. Dia pula kita je macam-macam syaitan macam ni. Kemudian perbuatan keji mereka ialah homoseksual. Dia buat lelaki bersetubuh dengan lelaki, ya, dan meninggalkan wanita. Perempuan ditinggalkan. Di mana Allah Ta'ala telah sediakan untuk dia. Sekinjang-kinjanglah perempuan. Orang tak heran ni. Dengan laki-laki, apa kerja manusia. Binatang lagi baik. Dan Ta'ala dah sediakan sebagai pasangan lelaki untuk perbuatan. Maka Ta'ala berfirman, maksudnya, mengapakah kamu lakukan fahisyah? Ya, terang-terangan, tak ada segan silu lagi. Saling melihat, menyaksikan antara pasangan masing-masing. Gila betul. Sungguhnya kamu adalah orang-orang yang bodoh dan tidak mengetahui apa akibat yang akan ditimpa dari perbuatan mungkar itu. Ya. Maka jawapan kaum Lut terhadap nabinya itu tidak lain melainkan mengusirnya bersama keluarganya daripada negeri mereka. Dan mereka berkata, keluarkanlah Lut, kata, dan keluarga dari negerimu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mengaku dirinya suci, kata. Wah, dia perli pula. Maka apabila mereka memutuskan akan melaksanakan rancangan pengusiran, ya, buan daerah ni, maka Allah Ta'ala menurunkan murkanya yang berupa hujan batu, membinasakan mereka. Termasuklah isteri Nabi Lut AS yang tetap dengan kaumnya melawan suami ini lawan. Allah. Maka apabila mereka memutuskan akan melaksanakan rancangan pengusiran kepada Nabi Lut AS, maka Allah Ta'ala menurunkan murkanya berupa hujan batu membinasakan mereka. Termasuklah isteri Nabi Lut AS yang tetap dengan kaumnya melawan suaminya. Maka ia tidak termasuk di antara orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari bencana itu. Ya. Dia datang ni lelaki cantik, dia mengunggun kenaikkan api dan memberi isyarat supaya kaum dia nak Maila ada ni dia. Jadi ejen nanti, ya. Ni ibu ayam, bapa ayam, bapa unsa macam-macam. Ini kerja jahat dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Taala. Akhirnya dia sendiri pun habis hancur. Dikenakan azab yang begitu hebat, dipukul dengan hujan batu yang berapi. Qala Allah Taala, Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Allahu khairun amman yushrikun. Amman khalaqas samawati wal ard wa anzala lakum minas samai ma'an fa ambatna bihi hadaiqa dzata bahjatin ma kana lakum an tumbitu sajaraha a ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala puji bagi Allah Ta'ala dan salam sejahtera kepada hamba-hambanya, iaitulah nabi-nabi yang dipilih. Manakah yang lebih baik, Allah Ta'ala ataupun benda-benda yang mereka jadikan sekutu baginya? Bahkan siapa yang telah mencipta langit dan bumi dan menurunkan hujan dari langit untuk kamu, kalau kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam, lalu kami tumbuhkan
Dengan air hujan itu tanaman, kebun-kebun dengan indahnya yang kamu tidak berkuasa menumbuhkannya. Adakah ada Tuhan yang lain selain Allah? Jawabnya tidak. Bahkan mereka yang musyrik itu adalah kaum yang menyeleweng dari kebenaran tauhid. Tafsiran ayat ini, Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya SAW supaya bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas nikmat yang dikurniakannya. Antaranya nikmat kenabian, kerasulan, itu nombor nikmat-nikmat besar, serta akhlak dan kedudukan yang telah diberikan kepadanya. Di samping itu, dimemerintahkan pula agar menyampaikan dan mengucapkan salam sejahtera bagi hamba pilihan Allah Ta'ala, itulah para Nabi dan Rasul serta para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, bertanya kepada orang-orang musyrikin yang menyekutukan Allah Ta'ala dalam persembahan mereka. Allah Ta'ala yang lebih baik ataupun Tuhan yang mereka persekutukan? Atau siapakah yang lebih menciptakan langit dan bumi? Ya, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Dan siapakah yang telah menurunkan air untukmu dari langit dan apa yang ada di antara? Semuanya telah bangkit balik nikmat dia. Ya, supaya manusia sedar. Dia kena bangkit boleh sedar. Adapun kita tak boleh bangkit. Kalau kita bangkit kemudian batal pahala. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan ungkitan dan menyakiti. Adapun Allah Ta'ala, itu dia punya, dia boleh bangkit supaya manusia sedarkan diri dia. Maka mengapa kamu mensekutukannya dengan satu persembahan? Ya, kamu dah tahu dah dialah pencipta kamu, dialah yang memberikan rezeki kepada semua makhluk. Ya, tiba-tiba kamu nak menyekutukan dia, itu adalah satu kerja yang amat dimurkai oleh Allah Ta'ala. Zalim paling besar ialah menyekutukan Tuhan, mana mencabar ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. An-nas bin naba'in azim akhluku wa arzuku wa yu'badu wa ini. Manusia dalam jenayah yang besar dengan Allah Ta'ala. Aku jadikan dia, Tuhan kata, aku beri dia rezeki, tiba-tiba disembah yang lain daripada aku. Ya, ini satu daripada apa? Benda yang amat besar, zalim yang amat besar. Allah. Lepas tu Luqmanul Hakim pesan kepada anak dia, bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah. Sebab menyekutukan Allah itu adalah zalim yang paling besar sekali. Habis. Kemudian Allah SWT menyebut dalam ayat lain, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Dan wala in sa'altahum ila sallallahu alaihi wasallam. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tu?
Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah qaddasallahu sirra dalam Ihya fil Ihya. Mengatakan apabila dalam fikiranmu terlintas satu persangkaan buruk, maka itu adalah bisikan syaitan yang dibisikkan ke telingamu. Sepatutnya kamu mendustainya kerana syaitan adalah makhluk paling fasik. Terlintas tak baik, padam lagi. Kemudian Allah SWT berfirman yang bermaksud, hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. In ja'akum fasikun, datang orang fasik buat berita. Kan? Ni orang kafir pula buat berita lagi lah. Paling fasik. Macam-macam dipusing-pusing. Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Kemudian tidak boleh membenarkan iblis walaupun di sana sekilas ada bukti yang menunjukkan akan kerusakan selama masih ada kemungkinan sebaliknya. Tapi tidak boleh berburuk sangka. Ya, di antara tanda berburuk sangka ialah berubahnya suasana hatimu kepadanya sehingga kamu berpaling dan kurang menghormatinya. Itulah buruk sangka dah lain. Berawas lain, buruk sangka tak boleh. Ini kerana syaitan sering kali mendekatkan hal ini ke dalam hati manusia dengan khayalan tentang keburukan manusia dan mengatakan bahawa ini berasal dari kecerdasanmu, kepandaianmu dan kewaspadaanmu. Macam-macam bisikan taswir syaitan. Sesungguhnya seorang mukmin melihat dengan cahaya Allah Ta'ala. Sementara itu, berburuk sangka adalah juru bicara syaitan yang ingin menipu dan menzalimi. Apabila seorang yang dipercayai memberitahu kepadamu, maka janganlah kamu membenarkan atau mendustakan, agar kamu tidak sampai berburuk sangka terhadap salah satunya. Sejauh apapun terlintas di benakmu dan pemikiran kita tentang keburukan seorang Muslim, maka tetaplah menghormatinya kerana hal itu dapat membuat syaitan marah dan menyingkirkannya daripadanya. Kita berbaik sangat-sangat dimurkai oleh syaitan. Syaitan nak kita berkelahi. Sama ada syaitan tu atau syaitan kepala gondol. Dia suka orang Islam ni bergaduh. Kan? Islam bergaduh ni senang lah dah. Yang nak tangkapi itu ambil peluang. Oleh kerana itu, jangan pernah memberi kesempatan kepadanya untuk membisikkan perkara-perkara sebelum perkara-perkara sebegini kerana bimbang kamu terus menyibukkan diri dengan mendoakan saudaramu. Sebesar apapun pengetahuanmu tentang kesalahan seorang Muslim dengan bukti-bukti yang nyata dan tidak lagi diragui, tetaplah menasihatinya secara peribadi. Namun kita kena nasihatkan dia. Jangan sampai syaitan menipumu sehingga mengajakmu untuk berbuat ribah kepadanya. Umpat di belakang macam-macam. Apabila kamu menasihatinya, maka janganlah melakukan dengan perasaan gembira kerana telah mengetahui aibnya. Jangan. Dia melihatmu dengan pandangan hormat, sementara kamu melihatnya pula dengan pandangan meremehkannya. Akan tetapi nasihatilah dia dengan nasihat dengan niat yang melepaskan dari dosa, sedangkan kamu dalam keadaan bersedia hati sebagaimana sedianya atas dirimu sendiri apabila adalah kekurangan daripadamu. Sepatutnya dia meninggalkan aib tersebut tanpa nasihat daripadamu adalah lebih kamu sukai daripada dia meninggalkan setelah kamu menasihati. Inilah penjelasan Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali.
Kemudian kamu jelaskan bahawa ketika fikiran buruk tersebut terlintas, sepatutnya segera diputuskan. Terlintas dalam hati kita kan, nak pandang buruk orang, apa tu kat istighfar banyak, zikir lagi senang. Apabila ia tidak ada kemaslahatan yang syar'i dalam memikirkannya, tak payahlah, tinggal je. Tetapi apabila ia ada kemaslahatan, maka boleh terus memikirkan kekurangannya sebagaimana dalam kaedah iaitulah al-jarhu wa ta'dil terhadap para perawi dan begitu saksi hadis serta selain yang telah kami jelaskan pada kajian tentang ghibah yang harus kemudian kafarah ghibah dan bertaubat daripadanya. Setiap orang yang melakukan kemaksiatan harus segera bertaubat, harus wajib. Terjemah Indonesia, seharusnya, seharusnya, sewajibnya kena bertaubat. Taubat yang merupakan hak Allah Ta'ala memiliki 3 syarat. Kalau dengan Tuhan, 3. Segera melepaskan maksiatan, maknanya ikhlas. Maksiat buat tinggal. Kemudian an-nadam, menyesal atas perbuatan itu. Kemudian ikrar, janji ikrar, tidak akan mengulangi lagi. Salah taubat. Walaupun tidak berlepas. Dalam hati dia ada penyesalan. Tinggal ke benda itu. Kemudian azam tak nak buat lagi. Salah taubat. Ya. Tapi kalau lepas, kau bilang astagfirullah, astagfirullah, dalam kosong. Tak ada benda. Ya, itu panggil taubatul kazib. Taubat orang yang bohong. Yang penting dalam tu dia. Penyesalan. Menyesal atas perbuatan dan ikrar tidak akan mengulangi lagi. Sedangkan taubat yang merupakan hak manusia memiliki 4 syarat. 3 syarat yang telah disebutkan tadi, iaitulah penyesalan, tinggal benda itu dan azam takkan ulang lagi. Kemudian tambah satu lagi. Syarat keempat, iaitu mengembalikan apa menjadi hak orang atau minta maaf. Yang kita dah ambil barang dia ada lagi pulang balik, ataupun tak ada dah, kita minta maaf, bayar ke, atau mohon maaf kalau terumpat terkata dia. Kalau dia tak maaf, parah macam tu. Dia kata nak tuntut akhirat, kena lah kita. Sebab kita kena pujuk baik-baik, minta maaf. Habis. Benar, orang yang melakukan ghibah wajib melakukan 4 perkara, 4 syarat. Di antaranya kerana ghibah termasuk dalam hak manusia. Ini baik. Sehingga harus mesti dia minta maaf kepada orang yang telah diperlakukan demikian. Assalamualaikum tuan, minta maaf lah. Saya ni dah terlajak mulut kata begini. Kena beritahu lah. Ya, kalau dia kata tak apalah, saya ampunkan. Alhamdulillah. Kalau dia kata, oh ni kerja kau ni. Wah. Bukan main kau belakang, kau baik kau belakang, kau entam aku ni. Lama jadi masalah. Kemudian, apakah cukup dengan meminta maaf saja atau harus menjelaskan apa yang menjadi objek ghibah? Minta maaf itu aja ke? Tuan apa dosa minta maaf je deh? Ataupun tahu saya sekian. Sekarang tafsir. Ada bahasan ulama. Ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat. Menurut para sejawat Imam Syafi'i, mana ulama-ulama satu angkatan dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang pertama harus menjelaskan objek ghibah. Akan ceritakan dia mengumpat kian-kian kan, dengan kejahilan dia sekarang dia tak sedar, beritahulah. Apabila dimaafkan tanpa menjelaskan objek ghibah, maka taubatnya tidak sah. Maaf dia, tak apalah, saya ampun kalau dosa awak. Sedangkan kalau cerita dosa ghibah dia melenting, marah. Kan? Jadi Imam Syafi'i kata tak sah, dia kena detailkan. Sebab tu jangan buat dosa dengan orang yang bahaya. Seperti apabila meminta maaf ke atas harta yang tidak diketahui jumlahnya. Pendapat kedua, tidak disyaratkan untuk menjelaskan objek ghibahnya. Kerana hal itu termasuk hal yang dapat ditolerir sehingga tidak perlu diketahui secara terperinci. Lain halnya dengan harta. Pendapat pertama lebih benar kerana seorang kadang-kadang dapat memaafkan satu ghibah tapi tidak boleh memaafkan ghibah yang lain. Ghibah dia umpat benda ni, dia boleh maaf, tapi lagi dia umpat benda lain, wah ini tak boleh maaf lagi. Sebab tu kita kena jelas kat dia, biar dia reda dua-dua perkara. Kepayahannya, payah kena jagalah, jangan berani-berani mengumpat ni. Sebab kita dah umpat, dah payah kes kita nak selesaikan pula.
Itu pendapat yang pertama. Di pendapat pertama lebih benar kerana seorang kadang-kadang dapat memaafkan satu ghibah tapi tidak boleh memaafkan ghibah yang lain. Ya, apabila yang diperlakukan ghibah sudah meninggal dunia, macam nak buat? Maka tidak mungkin boleh meminta maaf daripadanya. Para ulama mengatakan dianjurkan untuk membanyakkan bacaan istighfar baginya dan membanyakkan berbuat kebajikan. Baca istighfar. Di antara dipilih istighfar dalam kitab apa? Tuhfatul Murid Syarah bagi Syekh Ibrahim Al-Laqani ila astaghfirullahalazim li wali walidayya walil ashabil huquqi alayya wali jami'il muslima wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal am. Astaghfirullahalazim li, ya Allah berilah keampunan pada diriku. Ya, wali walidayya, bagi kedua ibu bapa ada kena minta. Kemudian wali ashabil huquqi alayya ni. Dan bagi ashabil huquqi alayya, yang mana aku ada kes, ada hak dengan dia, yang kita tak minta ampun dengan dia, kita ada kata dia dah meninggal, jadi kita minta Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Jadi dengan berkat kita minta ampun dosa dia, dia pun ampunkanlah dosa kita. Itu dia harap. Ya. Macam mana tadi, baca je lah, bahasa Melayu tak apa. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua bapa. Jangan lupa tu. Pun dosa yang aku ada dosa dengan orang yang aku ada dosa dengan dia, yang telah pergi tu kan, tak telah ampunkan dosa dia. Doa bagi orang ni bagus tuan. Dan hadis menyatakan kalau ada satu kes doa kita payah tak nampak tak makbul lagi, sedangkan ada orang lain sama hajat dengan kita, mintakan hajat dia. Ya Allah, tunaikanlah hajat si fulan. Jadi kalau Tuhan nak perkenankan dia punya hajat, sebelum tu dia akan perkenankan kita minta. Ya, Tuhan akan bagi kita dulu. Itu dia antara apa Tuhan mengajar kita supaya supaya tolong menolong, bantu membantu, jangan bakhil sampai dapat doa pun bakhil dia nak seorang gitu. Turut lagi jadi iman dia baca doa ifrat. Wa amin belakang baca seorang. Macam-macam. Habis. Dan satu lagi disunatkan bagi korban riba untuk memaafkan. Tapi tidak wajib hukumnya. Ya. Kerana ia merupakan hak sukarela, sehingga dia berhak memilih antara memaafkan atau tidak. Ya. Namun secara tegasnya disunatkan untuk memaafkan, agar dia sebagai saudara seagama Muslim dapat terlepas dari dosa dia, kemaksiatan ini, dan dia sendiri mendapat pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala berupa taubat, ya, kemaafan dan cintanya kepada Ta'ala. Itu cara dia. Habis. Kemudian sebelumnya firman Allah Ta'ala, maksudnya orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, atau menyukai orang yang berbuat kebajikan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammad